Baik, kerajaan akan mengadakan perbincangan dengan pelbagai pihak berkaitan bagi menilai undang-undang sedia ada serta memperhalusi keperluan untuk mewujudkan akta baharu berkaitan dengan isu 3R iaitu agama, raja dan juga kaum Jumaat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata perbincangan itu sebenarnya bertujuan untuk menangani pihak tertentu yang sengaja mencetuskan provokasi melampau mengenai isu berkenaan dan katanya perbincangan itu akan melibatkan antaranya Majlis Peguam, Badan Profesional, Agensi Penguatkuasaan, Civil Society Organisation, CSO dan juga Badan Bukan Kerajaan NGO yang akan berlangsung di Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC di Kuala Lumpur. Bercakap lanjut, berhubung dengan perkara ini, Peguam Ariq Zakri bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat petang. Terima kasih. Dan terlebih dahulu, sebelum ini Datuk Seri Azalina mencadangkan bahawa akta baharu yang membolehkan tindakan sivil dikenakan. Bagaimanakah ianya sebenarnya berbeza dengan undang-undang jenayah berkaitan yang sedia ada? Berbeza daripada undang-undang jenayah. Matlamat undang-undang jenayah adalah lebih untuk menghukum seorang pesalah, menunjukkan satu melahirkan dan menzahirkan rasa tidak puas hati dan rasa tidak bersetuju masyarakat terhadap suatu kesalahan. Dan juga untuk orang kata memberi pengajaran kepada pesalah supaya tidak mengulangkannya lagi. Selain itu, tujuan undang-undang jenayah adalah sebagai retribution, iaitu orang kata mengenakan tindakan yang cukup berkesan terhadap pesalah. Berbeza dengan proceeding civil, tujuannya lebih untuk mendapatkan ganti rugi, menuntut supaya pesalah membayar pampasan kepada seorang mangsa ataupun dalam apa saya bayangkan dalam undang-undang yang dicadangkan kepada kerajaan. Itu teras pada perbezaannya. Dan juga Tuan, kalau kita melihat akta baharu ini dan sekiranya akta baharu ini diwujudkan, adakah kita melihat kepada pertimbangan kewajaran untuk kerajaan serius memansuhkan Akta Hasutan 1948 memandangkan sudah ada mekanisme baharu untuk menangani isu 3R ini, Tuan? Berdasarkan apa yang saya faham, undang-undang yang dicadangkan ini tidak semestinya, kerana mekanisme baru ini lebih untuk mendapatkan pampasan ataupun ganti rugi dibayar oleh pihak pesalah. Masih ada ruang tindakan jenayah diambil kerana tindakan jenayah berunsur punitif, menghukum, boleh masukkan orang ke dalam penjara. Boleh ada skop dia lain dan tujuan dia lain. So masih ada tempat untuk undang-undang hasutan. Dan juga kalau kita nak melihat kepada ruang lingkup undang-undang sedia ada dalam menangani provokasi melampau ataupun penyebab ketegangan yang berkaitan dengan isu-isu 3R ini, adakah undang-undang sekarang ini, bagaimana Tuan melihat terdapat keperluan untuk kita meningkatkan penguatkuasaan dan juga peraturan-peraturan baharu terutamanya dalam akta baharu nanti? Saya setuju kerana ada sedikit kekangan kalau diambil tindakan jenayah saja. Tindakan jenayah ni agak keras dan agak harsh. Kadang-kadang apabila satu pertuduhan diambil, dikemukakan, kalau pihak pendakwa raya ingin tarik balik misalnya setelah mempertimbangkan representasi, perlu dikemukakan alasan-alasan yang amat kukuh, yang mana kadang-kadang persepsi masyarakat tidak puas hati dan mungkin ada tomahan, ini settle law mahkamah, ada kabel dan sebagainya. Jadi bila ada tindakan sivil, kebaikannya sebab pihak-pihak boleh bersetuju dan settle di luar mahkamah, misalnya dengan satu bayaran ganti rugi, permohonan maaf, ataupun offer to make amends, iaitu membetulkan kesilapan, ataupun satu persetujuan untuk settle tanpa pengakuan liability misalnya. Jadi ada kebaikan menambah tindakan sivil dalam ruang lingkup yang kita sudah ada sekarang. Satu perkara lain untuk kita lihat, adakah akta baharu ini wajar untuk mempunyai kesan yang sama seperti akta hasutan yang membolehkan ucapan ahli parlimen di Dewan Rakyat dikenakan tindakan undang-undang? Itu minta maaf, saya tak dapat komen. Itu saya tak tahu.
Mhm. Dan juga Tuan, antara perkara-perkara lain wujud bila kita bercakap berkaitan dengan keharmonian, kita bercakap berkaitan dengan tindakan sosial dan sebagainya. Apabila kita bercakap satu undang-undang dan juga satu akta yang mungkin diperkenalkan atau ditambah baik dan sebagainya. Dari sudut seorang pengamal undang-undang dan juga seorang peguam, bagaimana Tuan melihat kepada perlunya satu akta dan juga undang-undang konkret untuk memastikan bahawa keharmonian sosial dalam kalangan masyarakat itu terbela, terjaga dan akhirnya kita mencapai sebuah negara yang berlunaskan sebuah negara yang harmoni dan stabil. Bagi tujuan harmonian dan kestabilan, kita perlu juga mengambil pendekatan yang mempunyai keseimbangan. Kita perlu seimbang, perlu ada balance. Maksudnya kalau terlalu bebas, terlalu terbuka pun tak boleh. Walaupun rakyat Malaysia secara umumnya menuntut kematangan, kita bertambah matang. Kita lebih prihatin, kita lebih terbuka untuk bertukar fikiran dan menyuarakan pandangan kita. Kita lebih keterbukaan, makin matang masyarakat Malaysia. Bagaimanapun kita seharusnya seimbang kerana kita tidak boleh menafikan bahawa terdapat unsur-unsur yang boleh mengakibatkan kerosakan yang besar hanya dengan memetik satu insiden, hanya dengan satu ucapan hasutan yang boleh menyemarakkan api semangat yang membara. Oleh demikian kita perlu mencapai satu keseimbangan untuk keharmonian. Sebab kalau na'udzubillah katakan ada rusuhan besar-besar ataupun satu perkara yang tidak elok berlaku, susah kita nak ghostan balik, kita nak cover balik. So itu pandangan saya. Kedua, di bawah kerangka undang-undang, di bawah Perlembagaan Persekutuan pun membolehkannya, di bawah perkara 10 walaupun mengiktiraf hak kita untuk bersuara. Namun Parlimen boleh menggubal undang-undang bagi tujuan untuk menyekat untuk tujuan keselamatan antara lain. So perkara ini diiktiraf. Okey. Dan juga akhir sekali Tuan, untuk kita menilai dan juga memahami mungkin dimensi dan juga suasana keadaan berbeza apabila kita bercakap berkaitan dengan teknik ataupun cara hasutan yang mungkin berbeza apabila kewujudan media sosial dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, adakah Tuan merasakan ini antara sebab perlu kita meningkatkan ataupun memperkasakan pengukuhan undang-undang dan juga akta ini disebabkan suasana dan juga teknologi itu berbeza? Ya, saya setuju kerana dalam zaman sekarang ni maklumat dan pendapat, public opinion boleh tersebar luas, boleh bertukar dengan pantas sekali. Dan oleh demikian saya sokong apa jua avenue dan channel yang munasabah yang membolehkan kita mencapai satu keseimbangan yang membolehkan kita memantau dan regulate supaya mana-mana anasir-anasir yang negatif, yang pelampau, yang keterlaluan dapat dibendung. Pada masa sama, kita tidak menafikan peranan yang orang kata moderate, jalan tengah. Misalnya content forum. Okey, kita ada content forum di bawah SKMM yang mana dalam arus teknologi yang moden sekarang ni, sebarang konten dalam internet, dalam media boleh ditimbang tara, boleh dibincangkan under self regulation. So saya menyokong undang-undang civil ni baru, tapi ini tidak menafikan avenue channel yang kita sedia ada sekarang.